Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton Aris Wanita Dinamik. Karisma Inspirasi. Saya Zack Kirana. Dan saya Hani Hamid. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam saya Aris Wanita yang pastinya membawakan juga menampilkan kisah-kisah inspirasi tentang wanita tentunya. Ya, betul. Hani, Ya. hari ini Zack nak menunjukkan rasa penghargaan Zack dekat Hani. Alah, sukalah buat saya langsung macam ni. Sebab wanita kan suka dipuji. Betul-betul. Itu, saya umumnya macam tu. Betul, saya pun suka kan. Okay? Dan kalau tengok kan hari ni hari Ahad. Kalau dekat KL ni dikira sebagai hujung minggu. Ya. Dan Hani setelah penat bekerja seminggu, biasanya orang suka rehat kat rumah kan. Betul. Tapi Hani memilih untuk bekerja pada hari Ahad walaupun dah berumah tangga, dah ada anak, masih lagi nak mencari rezeki bersama dengan saya, okey. Ya. Tapi macam saya ni Zack Kirana ni memang bujang. Tak adalah orang kata pengorbanan tu besar sangat nak compare dengan Hani. Tetap pengorbanan. Ada kelas-kelas dengan pelajar-pelajar lagi yang perlu difikirkan. Memang hari-hari jadualnya padat. Tapi tengok, kita memang sama-sama kata wanita berkorban dan saya pasti ramai sebenarnya dalam kalangan para penonton kita yang banyak berkorban apa saja untuk keluarganya. Betul. Dan cerita pasal ini juga kalau tengok hari ini saya sebagai pengacara dan ada waktunya saya juga penyampai radio dan ada juga waktunya saya mengajarkan majlis. Yang paling penting ibu sepenuh masa. Betul. Dan kita rasa kita boleh orang kata relate lah antara satu sama lain dalam situasi yang kita alami pada hari ini dan bukan saja untuk meningkatkan taraf hidup tetapi juga meningkatkan lagi ekonomi diri dan juga keluarga. Itu dia. Itulah yang Zack tabik dengan Hani ni kan. Sebab orang kata apa? Ini sebagai contoh wanita madani. Sesuai dengan hasrat dalam ekonomi madani kita dan Zack yakin ramai lagi wanita di luar sana yang turut melakukan hal yang sama. Seperti kita bekerja ada hujung minggu, ada hari biasa bekerja, betul lah kan? Benar. Dan dengan adanya sumbangan wanita dalam pasaran buruh pastinya akan meningkatkan produktiviti negara. Itu yang paling penting. Ya, betul tu Zack. Dan saya pasti ramai wanita-wanita hebat yang sedang menonton kita pada pagi ini. Dan untuk itu kita akan bercakap tentang ekonomi madani, perkasa peranan wanita. Ya, okey. Ya, betul. Dan kalau tengok kan topik kita hari ini agak serius sebenarnya ya. Tetapi sebelum itu kami nak mengalung-alungkan komen kepada anda semua. Kalau nak bagi komen tentang Aris Wanita ataupun tentang topik pada hari ini, boleh tinggalkan komen anda di laman-laman sosial Aris Wanita. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok atau boleh emailkan saja cadangan anda ke iris.wanita@gmail.com. Ya, jadi kalau perlu nak tahu siapa sebenarnya figura yang akan kita tampilkan untuk episod pada kali ini, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Salah satu inisiatif ekonomi penjagaan, Care Ekonomi, termasuklah menyediakan pusat jagaan kanak-kanak mampu milik yang dilihat berupaya meningkatkan kadar penyertaan ekonomi wanita di dalam pekerjaan. Maka termasuk memudah cara proses pendaftaran dan memperluas program pemutihan taska dan pusat jagaan kanak-kanak yang belum berdaftar dengan peruntukan RM10 juta. Kembali dalam Aris Wanita dan kita tak nak melengahkan masa. Hari ini kita nak jemput seorang tetamu yang sangat hebat. Lagi-lagi dalam bidang ekonomi ini. Jadi kami nak ucapkan selamat datang kepada Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad, iaitu Profesor Ekonomi UNISEL dan juga merupakan Timbalan Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi. Selamat datang Prof. Dalam masa yang sama juga aktif ya dalam Persatuan Wanita. Ya, itu hebat orangnya dan sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, ekonomi madani peranan wanita, perkasakan peranan wanita. Okeylah Prof, saya nak terus tanya soalan pertama kan. Kalau ikutkan pengalaman saya berada di IPT dulu dan kalau tengok statistik pada hari ini pun, penuntut IPT kita sebenarnya ramai dalam kalangan wanita, tetapi apabila masuk ke alam pekerjaan, bilangan mereka ini, sumbangan mereka ini berkurang. Ke mana perginya mereka? Adakah kurang peluang yang diberikan dekat Malaysia ataupun mungkin sebaliknya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Zack dan juga Hani kerana menjemput saya pada pagi ini. Yalah, saya pun pengalaman sebagai seorang ahli akademik dah lebih 30 tahun ya. Jadi saya nampaklah memang universiti di Malaysia ni ramai pelajar wanita. Betul. Ya. Dan
rata-rata mungkin kursus-kursus tu banyak yang lebih pada 60%, ya. Dan dalam kelas saya, ya, saya mengajar pasca siswazah juga. Kadang-kadang seorang dua saja pelajar lelaki. Betul. Jadi ada yang kalau yang kelas-kelas petang tu ada yang mengandung, ada ramai ni, ya. Masih gigih Tapi nak kalau belajar. pasca siswazah tu ada juga yang dah bekerja lah, ya. Tapi kita lihat bila kata-kata kurang, kita melihat ini dari segi peratusnya lah, ya. Sebenarnya penyertaan, ya, wanita dalam pasaran buruh tu dah meningkat, ya. Dan kita lihat dalam tahun 2013 itu dah mula lebih pada 50%, ya. Dan sekarang 55%. Kita kata kurang berbanding, ya, dengan negara-negara lain, ya. Kalau dalam negara ASEAN itu kedudukan kita 8 daripada 10 ke bawah, dan kita lebih maknanya kurang daripada Singapura, malah kurang daripada Laos, Kemboja, Thailand. Dan penyertaan tu kalau kita kata 55%, ya, maknanya kalau kita ada 100 orang daripada wanita yang dalam umur 15 hingga 64, ya, dalam 55 orang saja yang menyertai, ya, yang lain tu mana? Ada sebilangan besar yang sambung pelajaran. Jadi kalau kita lihat statistik, sebab banyak sebab, Zack, ni, ya. Masing-masing ni ada banyak sebab kahwin, dan ada juga yang mungkin dia bila dibalik, yang katalah dia daripada Terengganu atau Kelantan atau Kedah atau Sabah, Sarawak, ya, dia datang ke Selangor, ke bandar-bandar besar untuk melanjut pelajaran. Jadi mereka merupakan peratus yang tinggi di universiti. Tapi bila dah habis, dia nak kerja, mungkin peluang tu tak banyak, ya. Jadi dia cuba lama-lama tak dapat. Jadi dia jadi kurang motivasi, kahwin, jadi dah malas dah nak cari kerja. Banyak sebab, ya. Jadi kita ulas lagi dalam selepas ni apa sebab-sebabnya yang betul. Dan kita melihat juga kepada peratusan, maknanya 55%, kita hampir ke 60% itu dari segi penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Tapi cuma pencapaian dalam ekonomi adalah dalam tempoh 10 tahun. Adakah mustahil untuk kita capainya? Saya rasa tidak. Sebab itu pun 60% adalah peratus yang maknanya tak tinggi manalah kalau banding dengan negara-negara maju misalnya. Dan kalau kita nak melihat penyertaan wanita itu dan manfaatnya ialah dia akan menyumbang kepada ekonomi negara, ya. Dan dia akan meningkatkan, ya. Kita memanglah kesan direct itu kalau lebih ramai wanita menyertai pasaran ekonomi, dia akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Dan 60% tu, macam saya katakan, Laos, Thailand, Kemboja, Indonesia semua lebih tinggi pada kita, ya. Dan kalau kita lihat negara-negara maju, dia kata Jepun agak rendah berbanding dengan negara-negara maju yang lain, tapi dia pun 72%, ya. Dan kita lihat negara misalnya Sweden, Switzerland, New Zealand lebih kepada 80%, ya. Jadi sangat tidak masalah. Dan kita ada 10 tahun. Dan sekarang pun yang menyebabkan data peratus kita kurang mungkin juga kerana wanita ni bekerja sebenarnya, tapi dalam sektor informal. Jadi orang kata tak masuk book, tak masuk dalam perkiraan. Betul. Jadi kalau kita lebih cekap dalam banyak perkara yang mungkin kerajaan akan lakukan, dia akan meningkatkan penyertaan wanita itu. Dan sebut tentang usaha daripada kerajaan, kan, untuk kita kejar dalam tempoh 10 tahun itu, kan. Kalau mungkin bagi Prof, apakah langkah yang kita boleh buat, atau mungkin ada tak dasar untuk kita galakkan lagi penyertaan wanita ni dalam pasaran buruh? Satu ialah saya rasa dari segi pengiraan, ya. Sebab sektor informal ini, ya, misalnya graduan, ya, kalau dia balik kampung, lepas tu tak ada kerja. Tapi sebenarnya dalam gig ekonomi ni ramai wanita yang terlibat, ya. Menjadi pengusaha, jual macam-macam, kan. Jual tudung, jual kosmetik, jual keripik, jual ni apa semua, kan. Dan ini lebih sesuai dengan dia sebab masalah ini dari satu kajian, ya. Ini daripada data rasmi kerajaan, ya. Kenapa wanita tidak
masuk atau kalau dia masuk dia keluar daripada pasaran buruh ini, pasaran tenaga kerja ni, mungkin kadang-kadang dia tak dapat cari kerja, lepas tu dia pun dah give up, dia keluar ataupun yang kahwin mula-mula kerja kahwin lepas tu dah masalah nak tinggal anak apa semua tu, ataupun ada ibu bapa yang sakit jadi mereka keluar kadang-kadang mereka ni kalau di negara-negara maju ada usaha untuk mengembalikan mereka lepas dah anak-anak dah besar misalnya dah okey dah boleh ni. Tapi kalau tak ada usaha dan inisiatif nak menggalakkan mereka kembali ke dalam pasaran buruh, dah jadi complacent lah, malas lah, seronok duduk kat rumah apa semua kan. Mereka selesa tambah macam tak adalah sebab sangat nak masuk, okeylah suami kerja okey apa semua kan. Jadi banyak faktor. Jadi ada inisiatif yang kerajaan boleh lakukan kerana saya rasa masalah ataupun cabaran untuk nak menambah atau meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran tenaga ini bukannya masalah wanita sahaja. Ia merupakan masalah juga negara. Manfaat pada negara apa? Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran tetapi adalah juga manfaat pada, sebab kita tengok orang-orang katalah B40 ataupun sebab realiti berbeza Benar, saya mungkin kata tak apalah, saya ada degree tapi saya tak nak kerja lah sebab saya okey je, suami saya kerja okey, pendapatan okey kan, saya tak ada. Tetapi ada mereka yang perlukan perlu untuk membantu suami meningkatkan Benar, jadi antara ni adalah sektor informal ini, bagaimana supaya pekerjaan atau sumbangan mereka ini diambil kira. Baik, diambil kira. Jadi dimasukkanlah dalam data kita okey. Jadi banyak perkara realiti yang akan kita kongsikan selepas ini berkaitan dengan ekonomi madani, perkasa peranan wanita. Selepas ini kita akan berehat seketika. Baik, kembali dalam Iris Wanita, masih lagi membincangkan tentang realiti dan juga hakikat peranan seorang wanita itu terhadap ekonomi. Kerana kalau kita lihat mana kalau sebelum ini, sewaktu kita tengoklah masa zaman PKP kan, wanita ni bukan saja perlu menguruskan keluarga, tapi dalam masa yang sama dengan tugas-tugas yang menanti, lepas tu dalam talian lagi kan. Anak bertempik kat belakang, tak tahu macam nak uruskan. Dulu lagi hidangan makanan pagi, makan tengah hari, malam, petang semualah. Jadi kita tengok adakah patut merasakan bahawa ini merupakan satu halangan yang besar sebenarnya dalam meningkatkan sumbangan wanita dalam pasaran buruh. Kan, yang ni isu ni tak settle lah lagi kan. Jadi mungkin negara-negara maju yang tinggi penyertaan tu dia merupakan ekonomi yang ada nilai-nilai madani tu, rahmat, compassionate, kesejahteraan, apa segala macam tu dia dah ada dah nilai ni dalam masyarakat mereka kan. Tapi kita masyarakat kita okey kalau perempuan pergi kerja tapi kat rumah tak settle lagi kan. Kat rumah balik. Dan ini dibuktikan dengan kajian data rasmi, data kerajaan mengapa mereka ni tak masuk dalam tenaga ni ataupun berada dalam sektor informal. 30% kerana mereka sambung belajar ataupun masih belajar 60% yang daripada golongan wanita ini adalah kerana tugas rumah tangga, penjagaan. Berbanding dengan lelaki, saya ingat berapa lelaki macam kurang 3% macam tu. Bermakna penjagaan hal-hal rumah tangga ni memang ditugaskan, dibebankanlah kita katakan kepada ni, nak jaga anak, nak urus rumah, nak cuci rumah, nak jaga makan. Dah ibarat satu budaya. Ibu bapa juga. Kan, kalau yang sakit, anak sakit apa semua tu. Jadi saya ingat inisiatif yang dikemukakan baru ini dan juga banyak diperjuangkan oleh Persatuan dan Pertubuhan Wanita, misalnya NCWO daripada presidennya Tan Sri Dr. Sharifah Hafsah tentang ekonomi penjagaan. Ekonomi penjagaan ataupun care ekonomi. Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada dalam pengumumannya mengatakan tentang penjagaan mampu milik apa semua tu kan. Sebab hal ni tak settle lagi. Sebab itulah kita kena, memang sebelum ni memang kita dah cakap tapi political will itu kita nak political will itu. Dan bercakap tentang apa yang
Prof sentuh tadi kan. Dalam ekonomi madani yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari itu, kesaksamaan peluang tanpa mengenal jantina juga ada disebut, dan kerajaan juga ingin menggalakkan para ibu untuk kembali bekerja. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita yakinkan para ibu ni yang mungkin Prof boleh kongsikan macam mana nak yakinkan para ibu ni supaya bekerja, sebab mungkin kita tak yakin untuk tinggalkan anak kan. Saya rasa itu maknanya nilai pada diri juga kita kan. Maknanya adakah kerana kalau kita settle pasal ekonomi kita, pendapatan kita rasa tak apalah, tak payahlah kita. Sebenarnya kalau kita mempunyai banyak peranan kan, peranan di rumah, peranan pada diri kita sendiri, ya. Mungkin pada awalnya peringkat kerjaya awal tu lebih kepada diri kita dan juga untuk nak sumbang kepada ekonomi keluarga, ya. Tetapi ada juga tugas-tugas murni, ya, sumbangan kita kepada masyarakat. Betul. Misalnya mereka yang memberi kerja sukarela kepada NGO, misalnya persatuan-persatuan pertubuhan macam-macam masa-masa tertentu sahaja kan. Dan saya lihat sektor yang kita panggil sektor ketiga ini, ya, selain daripada kerajaan swasta, itu sektor ketiga, ya. Kalau dulu kita panggil civil society, ya, inilah dengan charity, kebajikan, apa semua tu, banyak sebenarnya wanita bekerja di situ, ya, tetapi tidak secara formal. Dan ini saya rasa perlu diinstitusikan, maknanya mereka perlu juga ada kerjaya mereka, ya. Misalnya kita lihat tahun-tahun dekat luar negeri, Oxfam, ya, dan pertubuhan kemanusiaan ini yang mengutip dana, ya, untuk disumbangkan. Itu menjadi tugas, maknanya kerja lah, ya, bukan saya sukarela, sebab kalau sukarela daripada orang muda ni, dia nak bagi makan anak dia macam mana kan. Jadi ramai sebenarnya wanita terlibat dalam sektor itu. Dan sektor penjagaan tadilah, ya, ekonomi penjagaan itu perlu diberi sokongan dan peluang untuk mereka pekerjaan juga dekat situ, ya. Apabila kita ada penjagaan mampu milik, macam sekarang ni kita banyak bergantung dengan pembantu rumah daripada luar kan. Betul. Tapi baru ni saya dapat tahu sebab anak saya dia ada, kalau dia tak ada pembantu, ya, tapi kalau ada masa-masa yang dia perlu kita hantar anak dia kalau sekolah tadi tak ni, ya, dia ada panggil yang kita boleh ambil ikut jam ni, macam Grab juga ada. Tapi kalau itu kita bangunkan profesional, yang terlibat dalam tu adalah graduan-graduan yang mengikuti kursus latar belakang pendidikan tentang penjagaan anak-anak, penjagaan awal kanak-kanak, ya, itu boleh menjadi satu industri by itself lah, ya. Ya, betul. Dan sektor ekonomi ini, sektor penjagaan ini merupakan satu yang boleh dibangunkan dan memberikan peluang pekerjaan. Betul. Ibu pasti yakin. Ibu yakin tak kalau ada macam yakin. Saya tahu servis yang macam tu memang dimudahkan sebenarnya. Okey, dan masa yang sama, hakikatnya bagi wanita ni, kesebilangan daripada rakyat Malaysia, wanita dia memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa atas pelbagai faktor. Jadi suri rumah ni rasa macam tidak ada benda yang boleh disumbangkan. Jadi bagaimana mereka boleh menyumbang kepada ekonomi madani? Ya, saya suka soalan tu sebab kalau kita kata peratus 60% tu, ya, maknanya dalam 10 orang tu 6 orang memilih untuk bekerja, 4 orang memilih untuk tidak bekerja, ya. Dan itu adil. Itu saya rasa apabila kita mencapai masyarakat madani, masyarakat yang bertamadun, kita sebenarnya memberi pilihan kepada wanita sama ada nak bekerja ataupun tidak bekerja. Kalau dia nak perlu bekerja, keadaan dia memerlukan dia bekerja, dia bekerja, ya. Tetapi kalau pada masa-masa tertentu dalam cycle kehidupan dia memilih untuk menjaga anak sepenuh masa, itu completely okay, ya. Itu adalah pilihan. Dan saya ingat kita menuju ke arah negara dan masyarakat yang memberi pilihan. Jadi kita jangan kata rugilah kalau wanita tu bekerja ataupun belajar universiti tapi dia tak bekerja, ya. Biarkan wanita ini memberi pilihan. Tapi kalau dia nak bekerja, maknanya ada peluang untuk bekerja. Dan selain daripada itu, kalau dia tidak bekerja sepenuh masa pun banyak peranan, ya. Terutamanya kalau kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ekonomi madani sebagai pengisian kepada konsep madani yang diperkenalkan itu, yang penting tu nilai tu, nilai. Dan saya ingin menyentuh juga tentang nilai-nilai, ya, yang ada 6 kat situ, kemampanan, kesejahteraan, dari cipta, hormat, ingat semua benda ni. Tapi yang saya nak tekankan, hormat, keyakinan, ihsan. Jadi peranan ibu sangat-sangat penting tu, ya, sangat-sangat penting. Nak didik anak lelaki supaya dia menghormati wanita, benar, ya, supaya apabila dia menjadi majikan, dia tidak jadi
bully. Betul. Dan saya tahu ramai wanita yang tertekan, ini emosinya terganggu dan memilih untuk keluar berhenti kerja kerana dibuli di tempat kerja. Ya, dan penghormatan ya pada wanita itu ya, mungkin dia berbeza. Kita tak boleh nak samakan penilaian kita antara wanita dengan lelaki itu. Dia mungkin membawa aspek-aspek yang berlainan. Betul. Yang diperlukan ya, kerana kepelbagaian baik dalam negara ataupun di sebuah syarikat, di tempat kerja itu adalah baik ya. Kajian menunjukkan kepelbagaian itu memberi impak yang besar kepada kejayaan ya, sebuah negara ataupun sebuah organisasi ya. Okey. Jadi kita kena galakkan penyertaan. Baik. Dan kita harapkan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Tok tadi memberi galakan juga kepada anda untuk terinspirasi Saya rasa adrenalin saya memang didorong masa memang tak cukup Pak Tok. Nanti kita akan sambung lagi untuk siri akan datang insya-Allah. ya. Okey, jadi terima kasih pada anda yang saya bersama kami dan diharapkan apa yang dikongsikan tadi dapat memberi manfaat sepenuhnya juga kepada anda, terutama sekali bagi para wanita. Yakin kepada diri anda dan kepada suri rumah pun anda sebenarnya banyak menyumbang kepada ekonomi madani secara tidak langsung tanpa sedar. Ya, betul. Membentukkan nilai dan karakter. Membentukkan nilai dan karakter itu yang paling utama juga. Okey, Itu saja untuk hari ini. Betul. Dan Untuk saya Ais Wanita hari ini. Sampai minggu depan insya-Allah. Ya, Saya Zaid insya-Allah. Kirana. Dan saya Hani Ahmed. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.